Bila Allah dah bagi kesedaran untuk kita taubat, nak dekatkan diri pada Allah, nak cari ridha Allah, nak utamakan Allah, nak agungkan Allah, waktu tu kita hendaklah menyedari, kata Imam Haddad, kena sedar betapa tingginya nikmat tu, tingginya nilai nikmat tu. Karena orang lain tak boleh bagi, menteri tak boleh bagi, Allah SWT, YB tak boleh bagi, kawan tak boleh bagi, bahkan ayah mak pun tak boleh bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulih salatu wassalamu alayka ya sayyidi wa sallam. La ilaha illallah. Yang dimuliakan Fadhil Tuan Imam sebagai pengurusi majlis kita pada malam yang mulia ini, muliakan pengurusi surau, seluruh ahli dan kuasa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah SWT. Jadi pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita, kitab berkenaan dengan adab, akhlak, disiplin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa nafa'na bi'ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa man akramahu Allah bihadzal ba'its asy-syarif falya'rif qadrahu al-munif وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه خصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما minad dahari. Allah SWT. Kata Imam Haddad, barang siapa dimuliakan oleh Allah dengan dorongan yang mulia ini. Apa itu al-ba'its? Al-ba'its syarif. Apa maksud dorongan, semangat, kesedaran yang mulia ini? Itu yang kita bahaskan sebelum ini, kesedaran yang Allah bagi untuk kita, Allah SWT, nak bertaubat pada Allah, nak mencari ridha Allah, nak menuju pada Allah dan sebagainya lah. Ada bahas panjang itu. Hendaklah ia menyedari kadar nikmatnya yang tinggi. Bila Allah dah bagi kesedaran untuk kita taubat, nak dekatkan diri pada Allah, nak cari ridha Allah, nak utamakan Allah, nak agungkan Allah, waktu tu kita hendaklah menyedari, kata Imam Haddad, kena sedar betapa tingginya nikmat tu, tingginya nilai nikmat tu. Karena orang lain tak boleh bagi, menteri tak boleh bagi, Allah SWT, YB tak boleh bagi, kawan tak boleh bagi, bahkan ayah mak pun tak boleh bagi. Bagi apa ni? Kesedaran, keazaman, Allah SWT, kesedaran untuk menuju Allah SWT. Allah bagi, Allah bagi. Jadi bila Allah bagi untuk kita dekatkan diri pada Dia, Allah bagi kesedaran untuk kita, Allah SWT, kembali kepada Dia, maka ini adalah nilai yang sangat tinggi, kata Imam Al-Haddad. Nikmat yang sangat tinggi. Kenapa nikmat ni sangat tinggi? Karena bila kita dapat yang ni,
InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan ridha pada kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Bila Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, Allah nak masukkan kita dalam syurga. Seperti mana kata Al-Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia kata apa? Kalau kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, kamu ceklah di mana tempat kamu berada. Macam mana diri kamu? Allah SWT. Kita nak tahu tak Allah ni ridha pada kita, Allah kasih pada kita ada kedudukan dari sisi Allah. Kita boleh tahu, kata Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari, dengan macam mana? Tengok tiap-tiap hari kita sibuk dengan apa? Kalau kita sibuk dengan Allah, kita ada kedudukan di sisi Allah. Allah ada kasih pada kita, Allah ada ridha pada kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam syurga dia. Tapi kalau tiap-tiap hari hati kita dan anggota kita sibuk dengan perkara yang selain Allah, lebih lagi maksiat pada Allah, ketahuilah kedudukan kita jauh dengan Allah SWT. Kita boleh tahu dengan kita lihat hati kita dan lihat diri kita. Kalau baik, syukur pada Allah. Kalau maksiat buruk, taubat pada Allah SWT. Ya. Jadi besar ni Allah bagi pada kita, alhamdulillah. Allah selamat. Kalau Allah tak bagi kesedaran, Allah tak bagi kekuatan, keazaman dalam hati kita, kita tak akan sampai ke surah An-Najahiyah ni. Kita tak sampai. Tapi Allah bagi, ya. Ada yang main jauh, ada yang dekat. Kadang-kadang sebelah surau pun tak boleh main. Kenapa Allah tak bagi? Tapi yang jauh boleh main. Dulu waktu ngaji, saya mengaji dengan Syekh Nasri dulu. Surau kami ngaji itu sebelah surau, macam ni surau, sebelah tu asrama. Dia kembang surau. Syekh Zanasri dia tak kata kat kami, dia kata apa? Dia tak kata macam ni. Dia tak kata esok semua kena mengaji sebelum subuh. Sebab dia mengajak, dia baca kitab sebelum subuh. Bangun sembahyang tahajud, zikir sikit, baca Quran, lepas tu kami akan mengaji sikit, lebih kurang setengah jam sebelum subuh. Ngaji kitab lah. Syekh tak kata esok saya nak semua duduk dalam kelas saya, semua mengaji. Saya nak semua ni datang. Dia tak kata yang tu. Syekh Nasri dia kata apa? Dia kata esok ustaz nak tengok siapa yang Allah pilih untuk bangun sebelum subuh dan duduk dalam majlis ni. Ustaz nak tengok siapa Allah pilih, siapa yang Allah nak dia. Dia bagi ayat tu, kita nak tidur pun tak boleh. Kenapa? Kita takut bila kita tak bangun, tanda Allah, takut Allah tak suka, Allah tak bagilah. Tak mau. Akhirnya tidur pun tak lelap. Sat-sat jaga kedua, sat jaga ketiga, sat jaga. Jadi itu ayat seorang guru yang mendidik hati kita. Dia tak kata kamu bagus kalau kau main sebelum subuh esok. Tapi dia kata apa? Saya nak tengok siapa yang Allah pilih. Kata. Siapa yang Allah pilih, dia akan dapat anugerah dan kelebihan daripada Allah SWT. Macam tu. Jadi saya nak sebut banyak, kita semua Allah pilih untuk main ke surau ni. Ada waktu ni orang duduk lepak kedai makan, sembahyang maghrib benda ni. Tapi kita dah sembahyang maghrib, dengar kuliah pula, selawat pula pada Nabi, baca doa pada ramai-ramai tadi, zikir pula pada Allah. Masya Allah, kita dapat anugerah yang sangat besar. Tinggi nilainya, kata Imam Al-Haddad. Dan mengetahui bahawa hal itu termasuk nikmat Allah. Hendaklah kamu sedar. Kamu sedar apa? Bahawa perasaan kamu nak dekat dengan dia, rasa-rasa keazaman yang kuat dalam hati kamu untuk ibadat dan untuk dekatkan diri pada dia, semua itu nikmat pada dia, kata Imam Haddad. Bukan kamu sedar untuk menuju Allah, Allah bagi kamu sedar, kata Imam Haddad. Bukan sebab kamu ni hati kamu baik, sebab kamu nak ibadat, tak. Allah yang bagi kamu kebaikan. Imam Haddad nak bagi kita bersyukur pada Allah SWT. Okay. Yang terbesar dan tidak terhitung kadarnya serta tidak mungkin terpenuhi rasa syukurnya. Kadar nikmat yang Allah bagi ni sangat besar. Lebih besar lagi, lebih lagi besar. Kita ahli maksiat, kita tak mengaji agama, mak ayah kita, pak kita pun tak mengaji agama. Tiba-tiba Allah bagi kesedaran kita mengaji agama, kita dekat dengan Allah. Walaupun sekeliling tak membantu, itu lagi tinggi kadar dan nilai dia. Kenapa? Tak ada orang bantu kita pun. Tak ada pendakwah mai kita, tak ada ustaz ajak kita. Tiba-tiba mainlah hati, aku ni orang Islam, aku ada Allah ni. Lepas aku mati macam mana nanti? Apa yang aku ada nikmat Allah ni. Aku nak taubat pada Allah, aku kena mengaji nak kenal Allah. Macam mana nak betul ibadat aku? Astagfirullah. Dengan maksiat, dengan lalai dah, tak ada orang peringat dah, tiba-tiba dah sedap untuk menuju Allah. Itu lagi tinggi kadar dia, nilai dia. Tengok Allah bagi, ya, Allah bagi. Kenapa Imam Haddad bicara macam ni? Supaya kita bersyukur, kata Imam Haddad. Tetapi kata Imam Haddad, tinggi kadar yang Allah bagi ni pada kita, besarnya anugerah, sedap rasa nak menuju Allah ni, kata Imam Haddad, tak terhitung betapa besarnya nikmat ni. Dan kata Imam Haddad, kalau kamu nak bersyukur atas nikmat yang Allah bagi ni, tak akan terpenuhi syukurnya. Tak mampu nak syukur sepenuhnya maksudnya. Kalau kita nak syukur nikmat yang Allah bagi ni, tak mampu syukur dengan betul-betul syukur maksudnya. Tak mampu nak sebenar-benar syukur.
Contoh, mak kita lahirkan kita, mak kita menyusu kita, mak kita jaga kita dari kecil lagi. Kita bagi duit kat dia bila kita besar. Kita ada tanah, kita bagi tanah, kita ada rumah, kita buat rumah. Kita bagi rumah kat dia. Kata ulama, belum lagi kita dapat balas jasa mak kita. Jasa ayah kita. Pengorbanan dia lebih besar daripada kita semua. Ini jasa mak ayah. Ni Allah bagi ni kepada kita semua, lagi-lagi tak terbalas, lagi-lagi maksud tak boleh nak betul-betul bersyukur sebenar-benar pada Allah SWT. Ya. Maksudnya besar sangat. Bahkan syukur atas nikmat yang Allah bagi ni pun syukur kepada Allah bagi juga. Macam mana syukur kepada Allah bagi? Alhamdulillah, sedar kata ni daripada Allah, nak syukur pada Allah, syukur pun Allah bagi. Sifat syukur pun Allah kurnia. Alhamdulillah. Maksudnya kita kena sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Walaupun kita tak mampu nak bersyukur setiap saat, kata ulama, tetapi cukuplah kita taat Allah. Daripada pagi sampai malam kita taat pada Allah. Paling kurang semayang 5 waktu jangan tinggal. Siapa tak tinggal semayang 5 waktu, dia hamba yang bersyukur pada Allah. Walaupun dia tak ucap Alhamdulillah setiap saat. Sepatutnya kita kena ucap Alhamdulillah setiap saat. Kerana setiap saat tu nikmat Allah pada kita. Setiap saat ada nafas, setiap saat ada pergerakan darah, setiap nafas ada pergerakan jantung, setiap saat ada, dia panggil apa, kekuatan yang Allah bagi. Setiap saat Allah bagi penglihatan kita, setiap saat Allah bagi pendengaran kita. Semua anugerah Allah, nikmat Allah. Allah senang. Tetapi kita tak mampu pun nak syukur setiap saat. Tak mampu Alhamdulillah setiap saat. Tapi kata ulama, cukup sekadar sembahyang 5 waktu, tunai perintah Allah, kamu dikah hamba bersyukur pada Allah. Tengok Allah ni baik pada kita. Dia tahu kita tak mampu nak bersyukur setiap saat, tapi dia buat solat 5 waktu. Dia perintahkan kita dengan beberapa kefarduan, dan dia dah iktiraf kita sebagai hamba bersyukur. Bagus Allah. Baiknya Allah SWT pada kita semua. Ya. Terus yang terbesar dan tidak terhitung kadarnya, yang tidak mungkin terpenuhi rasa syukurnya, maka bersegeralah dalam bersyukur pada Allah. Syukurlah Allah beri kesedaran ni pada kita semua. Alhamdulillah sedang, alhamdulillah sedang. Dan bersyukurlah kepada Allah atas segala hal yang diberikan dan dilimpahkan kepadanya, serta mengistimewakan dirinya di antara manusia dan teman-temannya. Allah dah istimewakan kita dengan ba'ithun qawiyun, kesedaran, keazaman yang kuat untuk menuju Allah SWT. Berapa banyak orang Islam yang umurnya telah mencapai 80 tahun, bahkan lebih 80 tahun, tetapi tidak pernah mendapatkan dorongan, perasaan nak dekatkan diri pada Allah ni, dan tidak pernah mengetuk pintunya sehari pun sepanjang umur dia. Kata Imam Haddad, ada orang Islam ni, orang Islam dia umur 80 tahun dah, sekali pun tak rasa sedap nak taubat pada Allah, sekali pun tak rasa kesedaran, tak ada kesedaran untuk dekatkan diri pada Allah, sikit pun tak ada kesedaran untuk pergi mengaji, untuk tuntut ilmu, betul hubungan dengan Allah. Tak ada. Yang ada apa? Karaoke. Cinta untuk Nabila. Yang tu dia tahu. Allah senang. Jadi karaoke dia boleh. Allah senang. Karaoke keluarga dia pergi, kalau karaoke tempat ni dia rasa, tempat karaoke tempat ni rasa, makan kedai ni, minum kedai ni, semua dia rasa semua. Tapi satu dia tak rasa, perasaan untuk dekatkan diri pada Allah. Ikan rasa, ayam rasa, itik rasa, Allah senang. Semua lauk-lauk, jenis lauk semua dia rasa. Tom yum, apa semua, chicken chop, lamb chop, apa semua. Tapi umur dah 80 tahun, kata Imam Haddad, sekali pun tak pernah rasa. Rasa apa? Rasa nak dekatkan diri pada Allah. Rasa nak pergi masjid, rasa nak perbaiki hubungan dengan Allah, rasa nak bangun malam, rasa nak duduk berzikir pada Allah sampai menangis, tak ada rasa. Yang ada fikir hari ni nak pergi seronok kat mana tau? Hari ni nak berhibur di mana tau? Na'udzubillah. 80 tahun dah tak sedap, kata Imam Haddad. Alhamdulillah kita ni tak sampai umur 80 tahun lagi, tapi Allah lebih kesedaran, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kata Imam Haddad, bahkan tetapi tidak pernah mendapatkan dorongan ini. Semua hidup tak pernah rasa walaupun sikit nak balik pada Allah. Tak ada kesedaran, tak ada langsung senang, tak ada hidayah langsung. Ada, tapi dia orang Islam. Imam Haddad kata, dan tidak pernah mengetuk pintunya sehari pun sepanjang zaman. Saya pernah tengok, na'udzubillah lah, video seorang orang tua umur 70 lebih rasanya. Dia karaoke, dia duduk menyanyi di rumah kenduri, duduk tarik lagi lagu-lagu apa semua ni. Lepas tu jatuh, mati. Sampai akhir umur masih lagi berseronok macam tu, na'udzubillah. Padahal keseronokan hidup ni mengenal Allah, keseronokan hidup ni berzikir pada Allah, tapi dia tak rasa. Na'udzubillah. Ya. Dia kalau kita karaoke, waktu karaoke tu seronok, lepas karaoke tak ada seronok. Tapi kalau mengenal Allah, berzikir pada Allah, hati ni kemanisan, ada kemanisan iman, setiap saat rasa seronok, setiap saat rasa gembira, setiap saat rasa bahagia. Bahkan apa saja musibah dia pandang semua tu nikmat. Itu orang dah dekat dengan Allah SWT. Okey. Terus
tetapi tidak pernah mendapatkan dorongan ini dan tidak pernah mengetuk pintunya sehari pun sepanjang zaman. Allah senang. Sehari pun, sesaat pun tidak pernah untuk mengetuk pintu untuk menuju Allah SWT. Tak pernah, sampai mati macam tu. Alhamdulillah. Ya, syukurlah kita Allah bagi kesedaran. Dan kata Imam Haddad lagi, wa 'alal murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi ani hadzal ba'ith wa taqwiyatuhu bi dzikrillah ta'ala bi dzikrillah wa fikri fi ma 'inda Allah wal mujalasati li ahlillah wa hifzihi bil bu'di an mujalasil mahjubin wal i'radi an waswasati syayatin. Imam Haddad, hendaklah para murid, orang yang menuju Allah, nak dekatkan diri pada Allah, orang yang nak ridha Allah ni. Murid ni maksudnya orang yang nak. Orang yang nak. Nak apa? Nak ridha Allah, nak dekatkan diri pada Allah. Allah senang amat. Okey ya. Allah senang amat. Berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menguatkan apa ni? Bila dah rasa sedar nak dekat dengan Allah, rasa sedar, rasa manis, rasa sayu, rasa lapang hati bila nak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu tu kena kuatkan lagi. Dah kuat ni rasa nak bangun malam ni, esok kena kuatkan lagi rasa nak bangun malam. Hari ni rasa kuat rindu pada Nabi, kena kuatkan lagi esok. Usaha kuatkan apa yang kamu rasa dalam hati kamu. Imam Haddad. Okey ya. Macam kereta lah, kereta ni kita kena usaha bagi pilot. Kalau kereta tu tak elok lah. Rumah macam tu kalau tak elok, usaha bagi pilot. Macam tu juga apa yang Allah bagi pada kita dalam hati ni, kena usaha perelokkan setiap hari. Perkuatkan setiap hari, kuatkan dia setiap hari. Dan kata Imam Haddad lagi, menjaga dan menyambutnya dorongan ini. Kena menjaga dia. Menjaga ni perasaan-perasaan yang Allah bagi. Jangan padam dia dengan kita tinggalkan perintah Allah. Jangan padam dia dengan kita maksiat pada Allah. Jangan padam dia dengan kita membenci sama kita, mencaci maki sama kita, mengumpat sama kita. Terpadam cahaya ni. Cahaya ni boleh terpadam dengan maksiat kepada Allah ataupun kita buat Allah senang. Benda-benda yang tak elok sesama kita. Zalimi orang, sakiti hati orang, benci membenci, bergaduh, melaknat orang. Kan ada grup lah ni, sikit-sikit laknat orang. Tengok ustaz tu silap sikit, laknat Allah kata ustaz sekian-sekian. Apa ni bukan ahli sunnah wal jamaah ni? Ni ahli punah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli punah. Allah senang. Mana ada laknat orang dalam Islam? Mana ada laknat orang Islam dalam agama Islam? Tak ada. Tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat orang Islam. Laknat iblis tu ada. Laknat orang kafir yang laknat oleh Allah tu ada. Tapi laknat orang Islam tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah walaupun sekali di lidah Nabi melaknat orang yang Islam iman. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun, tak pernah Nabi laknat. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasulullah, saya minum arak. Hukum saya." Nabi hukum? Contoh saja, dia balik saja. Esok dia main lagi. Lepas beberapa hari nak dia main lagi. "Ya Rasulullah, saya minum arak lagi." Nabi hukum dia balik. Tak laknat dia pun. Allah senang. Main kali ketiga, sahabat marah. Sahabat kata, "Apa ni? Dah minum arak banyak kali sangat. Nabi dah kata jangan buat, nak buat juga." Nabi kata, "Kenapa kamu marah dia? Kenapa kamu caci maki dia? Dia ni orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Cuma dia lemah dengan nafsu dia. Dan syaitan nafsu dia." Akhirnya sahabat Nabi ni, akhirnya dia betul-betul beriman. Dan lepas tu tinggal dah tak mau dah minum arak. Tak laknat, tak pernah laknat. Tak nak. Allah senang. Untuk orang Islam, Nabi hanya beritahu kalau buat sekian-sekian kena laknat. Tapi untuk melaknat tidak. Allah senang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang lain ni, ulama pun dia laknat. Boleh kita teruk. Bukan ahli maksiat dia laknat, ulama dia laknat. Allah senang. Auzubillah. Orang soleh dia laknat, orang mengaji dia laknat, orang selawat dia laknat. Lepas tu grup-grup dia kata apa? Amin, amin, laknat Allah kata mereka. Amin, 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 amin. Apa ni? Ahli punah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Okey ya? Allah senang. Lidah saya sebut ahli sunnah, ahli sunnah. Dah tak kamu ahli punah, bukan ahli sunnah. Punah habis semua, rosak habis semua. Alhamdulillah. Ya, tak ada akhlak. Jadi ya Allah senang. Jangan padam cahaya kekuatan nak dekat diri pada Allah dengan kita memaki sama kita, melaknat sama kita, mengkafirkan sama kita, memusuhi sama kita, menzalimi sama kita. Jangan. Kena peduli, kena jaga hubungan baik sama kita dan jaga hubungan baik dengan Allah SWT. Itu cara nak jaga perasaan ni, saya tak hilang. Ya. Dan menyambutnya dorongan ini, kena sambut dia. Bila rasa tu terus buat. Bila ada kekuatan tu dah, terus jalankan amal kita pada Allah SWT. Jangan hari ni kita rasa nak pergi mengaji lah, tapi tak ra'i kan, tak ambil. Esok lah. Hari ni dah rasa nak pergi, tapi esok lah pergi. Tengok esok tak main perasaan tu, rugi. Apa yang dia main hati kita, terus buat. Allah sana. Oh, hari ni rasa nak pergi ngaji terus. Esok rasa macam tak mau pergi ngaji, pergi juga mengaji. Jangan rasa nak pergi, tak mau pergi.
Tunda-tunda, lama-lama dia terpadam cahaya tu. Alhamdulillah min dzalik. Terus cara menguatkannya dengan berzikir pada Allah. Cara nak kuatkan cahaya ni, cahaya kesedaran ni, banyakkan berzikir pada Allah. Zikir pada Allah. Allah senang dengan berzikir pada Allah SWT. Pagi zikir, tengah hari zikir, petang zikir, sebelum tidur zikir. Banyakkan zikir pada Allah SWT. Dan di antara zikir-zikir adalah selawat pada Rasulullah SAW. Selawat pun termasuk zikir juga. Selawat banyak boleh, nak zikir banyak pun boleh. Kita pulang masing-masing lah. Ya, Allah SWT. Di zikir pada Allah banyak-banyak, dia akan kuatkan cahaya dalam hati kita. Okay. Tambah-tambah zikir la ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, iman tu ada 60 cabang. Allah SWT. Dan yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi sekali adalah kalimah la ilaha illallah. Maka siapa banyak sebut kalimah la ilaha illallah akan kuat iman dia. Nabi sebut dalam hadis, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi bersabda, yang maksudnya perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu. Kalau orang nak perbaharui vaksin saja, iman kena perbaharui juga. Oh, vaksin pesan perbaharui vaksin, vaksin kena perbaharui sebab virus baru. Ni iman macam mana tak perbaharui iman? Iman lebih besar lagi. Vaksin tu vaksin lah, silakanlah sampai vaksin, tapi ni masalah iman lebih besar lagi. Ni masalah berkait dengan akhirat. Jadi Nabi sebut apa? Allah, perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyak akan menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa maksud perbaharui? Kuatkan iman kamu. Sebab bila baru kuatlah. Kereta kalau berkelang kelang laju, kuat. Lasak. Kereta kalau dah 40 tahun dulu punya kita beli, dia kurang lasak sikit. Dia lemah, tak larat, banyak rosak. Jadi iman ni kena perbaharui kata Nabi SAW. Dengan apa? Cas dia dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Setengah masjid kalau kami di Kedah, masjid-masjid di Kedah, kebiasaan lah kebanyakan masjid, lepas subuh, imam akan bawa zikir la ilaha illallah. Satu kali lah selalunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun, sebahagian masjid, dia buat lagu sikit. Macam masjid saya, dia ada lagu sikit. Lagu dia, Allah SWT. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafi sampailah Allah bukan itu. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi sampailah. Wa antallah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Itu lepas subuh di Kedah. Masjid dekat rumah saya lah. Kalau boleh lepas subuh kita berzikir la ilaha illallah. Sebab nak perbaharui iman kita, nak kuatkan iman kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dan sudah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah hisni, benteng kau, benteng, perisai, benteng. Allah SWT, tembok, penghalang. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa masuk dalam benteng kau, kata Allah, dia akan selamat daripada azab kau. Maka siapa banyak sebut kalimah la ilaha illallah, dia duduk dalam benteng yang akan selamat daripada azab. Dia duduk satu tembok yang dia akan terjaga daripada azab. Maka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam satu firman Allah SWT, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Maka kata Allah SWT, Allah SWT, sebutlah aku. Fadhkurkum, aku sebut kamu. Apa maksud kita zikir pada Allah ni? Allah pun sebut kita. Allah SWT. Kita ingat Allah, Allah pun sebut nama kita. Allah SWT. Disebut oleh Sayyidina Allah bin Abbas, tak salah saya, dalam tafsir. Maksud, kamu sebutlah Allah, kamu zikirlah pada Allah, Allah sebut kamu. Maksudnya, kamu berzikir pada Allah, Allah ampun dosa kamu. Maksudnya, kamu zikir pada Allah, Allah ampun dosa kamu. Kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada waktu itu, Allah ampunkan dosa kita. Setiap kalimat yang kita sebut, Allah ampunkan dosa kita. Makin banyak zikir yang kita sebut, makin banyak Allah ampunkan dosa kita. Kalau tak ada dosa, Allah angkat darjah kita. Itu besarnya zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mengingati Allah SWT, hati tenang. Allah ni hati serabut, duk fikir ekonomi, duk fikir penggalak, duk fikir macam-macam, maka zikir pada Allah semuanya akan tenang. Allah SWT. Dia berkata ekonomi jatuh, lah ni orang susah. Tengok pakat duk pergi mall ramai pun. Makan sepinggan tu juga. Mewah macam tu juga orang Melayu tengok.
Allah senang. Kadang-kadang isu-isu yang dimainkan tu Allah senang mengganggu jiwa kita sebenarnya. Allah senang amat. Dan kalau pun ekonomi jatuh, tak apalah, minta pada Allah, ya Allah bagilah ekonomi kami maju, bagilah negara kami ni aman makmur semua. Jangan sampai fikir, sampai bicara semua tu sampai pening kepala, sampai sabut. Padahal dia senang pun. Dia dah ada duit tapi dia masih hidup lagi dalam keadaan takut fakir, takut. Siapa yang bisik kita bagi takut miskin? Allah tak bagi kita takut miskin. Allah tak bagi kita takut fakir. Yang suruh kita takut fakir miskin, takut jatuh itu, takut jatuh ini, tak ada duit itu, tak ada sumber itu. Itulah syaitan. Firman Allah SWT, inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kamu, menjanjikan kepada kamu kefakiran. Kata ingat tu, duit tak ada nanti. Ingat tu, kita sabut, pening, nak fikir duit tak ada nanti macam mana. Padahal duit ada pun. Maka berzikir pada Allah, semua sabut akan hilang. Berzikir pada Allah, semua keraguan akan hilang. Berzikir pada Allah, hati kita akan mantap, iman kita akan mantap, kita akan berserah pada Allah, kita yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Selesai. Ikut Allah, jadi ikut Allah. Tak fikir apa esok duit macam mana, tak fikir apa depan duit aku macam mana, aku kerja macam biasa, aku usaha macam biasa, aku buat dia panggil apa, kerja aku macam biasa, tapi ke depan Allah nak buat apa, ikut Allah. Itu bila hati dah berzikir pada Allah. Tapi kalau hati berzikir dunia, takut pada dunia, takut daripada duit jatuh, takut ekonomi tu, ekonomi ni, takut ni, takut masalah tu, barang naik apa semua pening kepala. Barang naik harga, telur naik harga, dia beli banyak tu juga. Ada duit lah tu, ada duit. Takut apa, ada duit. Okey. Dia kata telur naik harga. Telur. Telur ayam tu, naik harga tu. Orang di sini mungkin tak naik harga lah, Allah kot. Kalau Kedah naik harga banyak. Tengok orang beli banyak tu juga. Makan banyak tu juga. Bila order nasi goreng, telur dua atas juga. Tak ada pula nasi goreng, telur tak mau, sama mahal. Mana ada? Allah sana. Syaitan main kita, syaitan kata takut nanti hamba fakir, nanti duit habis, nanti habis, jangan infak, jaga-jaga, jangan pergi semayang mengaji sangat, kena kerja sungguh-sungguh, nanti bila kerja sungguh duit ada baru pergi mengaji, sakit takut fakir, nanti takut miskin, simpanan tak ada. Itu syaitan, kata Allah SWT. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'. Kerja syaitan tu. Sedangkan Allah suruh kita tawakal, Allah suruh kita kerja, Allah suruh kita usaha, Allah akan bagi atas usaha kita tu rezeki dan sebagainya. Allah dah janjikan macam-macam anugerah kebaikan dan sebagainya. Okey ya. Itu syaitan Okey. Jadi cara menguatkan dengan berzikir pada Allah, banyak-banyak. Zikir la ilaha illallah paling kurang saya 300 kali kalau boleh. Lepas subuh tu buatlah 200. Lepas asar buat 100. Dia kalau waktu terbaik kita berzikir ni pilih 2 waktu. Lepas subuh dan lepas asar. Ini di antara waktu terbaik untuk berzikir pada Allah. Karena Allah sendiri dah firman, Allah senang wa dzkur rabbaka bil ashi wal ibkar. Berzikirlah kepada Tuhan engkau pada waktu pagi dan waktu petang. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi dan petang. Maka siapa berzikir pada Allah pada waktu pagi, Allah akan luaskan rezeki zahir pada dia. Rezeki zahir ni apa? RM2, harta benda lah. Siapa berzikir waktu petang, Allah akan luaskan, Allah akan banyakkan rezeki batin. Rezeki batin ni apa? Iman, kemanisan iman, kecintaan pada Allah, Rasul, ilmu yang banyak, kefahaman yang luas, kesabaran, tawaduk, syukur, sifat tenang. Insya Allah bagi batin, keelokan batin, akhlak mulia, sifat yang cantik indah. Maka berzikirlah pada waktu pagi dan petang. Tambah-tambah orang KL ni boleh jadi wali Allah banyak. Orang KL tak macam orang Kedah. Orang KL orang Selangor semua boleh jadi wali Allah sangat dengan cepat. Kenapa? Balik daripada kerja sejam 2 jam dalam jam tu, nak buat apa lagi? Berzikirlah pada Allah. Kalau selawat pada Rasulullah sejam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, akan dapat sebanyak 4000 kali. So berzikir pada Allah, selawat pada Rasulullah, selawat pendek sejam akan dapat 4000 kali. Kalau sangkut 2 jam 8000 kali. Cukup sebulan naik wali Allah terus. Sehari 8000 kali selawat. Kita tak sampai macam tu. Tapi dia jam. Dia duduk seorang-seorang kereta, dia berzikir pada Allah banyak-banyak, dia berselawat kata Rasulullah banyak-banyak. Saya paling suka saya duduk dalam kereta seorang-seorang. Itu time kita nak baca apa-apa. Allah senang. Kalau kita duduk rumah nak main kacau. Kalau kita duduk tangling, masalah ada orang, nak layan orang. Kadang kita duduk, kita pergi mana, kita duduk seorang kereta. Kita time kita hanya baca apa yang kita boleh baca saja. Dan itulah dibuat oleh ulama-ulama di Tarim. Kita tengok ulama Tarim Hadramut ni kalau masuk dalam kereta, dia baca macam-macam zikir, dah zikir tu zikir ni. Allah sana. Kalau sembang sat, nak sembang sat itu baca pula. Kita macam mana? Duduk seorang-seorang, gunakan peluang untuk banyakkan berzikir pada Allah, untuk berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita masuk dalam kereta kita dalam keadaan gelap, dosa di tempat kerja tu, masuk zikir dan sebagainya, keluar-keluar kita dapat cahaya, selawat dan sebagainya. Insya-Allah. Azan tu, itu semua 10 minit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kalau jawab azan yang ni tak sunat jawab azan, tapi kalau jawab juga dapat pahala zikir. Tu hukum fiqh. Dia tak wajib jawab azan kalau rakaman. Tapi kalau jawab juga dapat pahala zikir. Itu sebut oleh ulama. Okey. Dia Allah senang amat. Soalan macam ni. Contoh kita kata, alhamdulillah kita main masjid, kita taubat pada Allah, kita jadi orang taat, Allah pilih kita semua, alhamdulillah. Ini kalau macam mana nanti di akhirat nanti Allah SWT tanya kepada orang-orang ni yang tak main taat, yang tak main masjid ni, kata kenapa engkau tak main? Kenapa engkau tak zikir? Kenapa engkau tak taat? Datang engkau tak pilih aku? Tidak. Sebenarnya Allah SWT dah perintahkan kita untuk berusaha, untuk mujahadah. Jadi yang Allah akan tanya apa yang kita usahakan. Allah tanya aku pilih tak pilih, Allah tak tanya tu. Yang tanya kamu usaha ke tidak? Kalau dia usaha, insya-Allah. Orang ke usaha ni insya-Allah Allah bagilah. Bila orang dah usaha, tanda dia Allah nak bagi tu. Tapi kalau dia tak usaha, dia duduk saja, tiba-tiba dia akan kata, ya Allah, aku tak pilih aku. Tak boleh sebab jadi Allah akan tanya apa yang kita usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, Allah tu bagi mereka apa yang mereka usahakan. Yang akan ditanya apa yang mereka usahakan. Yang Allah akan tanya nikmat yang Allah bagi, kamu buat apa? Yang tu Allah akan tanya. Kalau dia kata aku dah usaha, ya Allah, aku dah usaha dah ni buat ni apa semua. Orang yang usaha Allah bagi, alhamdulillah, insya-Allah. Sebab bila Allah nak bagi sesuatu, Allah akan gerak kita untuk buat sesuatu. Itu Allah. Macam kata Imam At-Taidah Sakandari mengatakan, kalau Allah nak bagi, kabulkan kita satu hajat, Allah nak bagi kita satu anugerah, Allah gerakkan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Jadi kena usaha, maksudnya kena usaha, kena bangkit. Seperti mana Nabi SAW pernah kata pada sahabat, Nabi kata, orang masuk syurga Allah dah tulis, orang masuk neraka Allah dah tulis, semua dah tetap dah. Siapa ahli neraka, siapa ahli syurga dah tetap dah, kata Nabi SAW. Dan takdir Allah dah tulis, Allah dah tetapkan, dan qalam telah angkat, kata Nabi SAW. Apa yang Allah tetapkan pasti akan berlaku. Waktu itu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu apa kami nak beramal? Nabi kata kena beramal sebab kita tak tahu apa yang Allah tulis tu. Kita tahu apa yang tetapkan tu. Maka beramal sungguh-sungguh, insya-Allah, supaya Allah, mudah-mudahan Allah masuk kita dalam syurga. Kalau orang kata tak, nak buat apa beramal sebab dah tulis dah. Masalah lah ni kita tak tahu yang Allah tetapkan pada kita tu apa. Maka cukuplah kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW, buat saja apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang saja. Dan lepas tu serah pada Allah di mana tempat Allah nak letak kita. Tapi mintalah, ya Allah syurga, ya Allah syurga, ya Allah syurga. Orang minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta. Jadi nanti di akhirat Allah tak akan terima alasan orang kata engkau tak pilih aku, Allah tak akan terima tu. Kerana Allah kata aku dah hantar ulama, hantar nabi, aku dah bagi hidayah, bagi Islam, iman. Kenapa engkau tak pergi usaha pergi mengaji apa semua, tak pergi masjid? Dengan azan pun engkau tak pergi. Kau tak usaha langsung, engkau usaha pergi karaoke, engkau usaha pergi tempat maksiat, pergi kebaikan, tak usaha langsung. Kau tak paksa diri engkau. Allah akan tanya apa yang kita usahakan. Itu Jadi Allah SWT yang Allah akan tanya tentang nikmat yang dia bagi dan macam mana kita guna. Itu saja. Okey, macam tu. InsyaAllah orang yang usaha ni orang yang bagus-bagus saja. Orang yang akan dapat kebaikan insyaAllah. Okey. Allah senang. Dan kalaulah contoh kita dah usaha nak bangun malam contoh, tak bangun, ajak pukul 7 bangun. Dan ni pukul 7 boleh bangun sembahyang subuh lagi lah. Subuh lambat kan. Tapi jangan duk kata pukul 7 okey lagi, jangan. Bangun awal sikit lah kalau boleh. Contoh kita nak bangun malam tapi tak bangun. Bila tak bangun kita akan kata apa? Allah, aku dah usaha dah tapi Allah tak pilih aku bangun semalam. Betul macam mana? Istighfar, minta ampun pada Allah. Kok kita ada dosa dengan Allah, Allah tak pilih kita. Maksudnya mesti salahkan kita juga. Mesti salahkan dosa aku kot. Salah aku kot. Aku mungkin ada dosa kot kemarin, Allah tak pilih aku bangun. Bukan dia salahkan Allah, kenapa engkau tak pilih aku? Tak ada. Allah tak pilih kita tu ada sebab dia. Sebab dia mungkin dosa kita lah. Maka taubat pada Allah pada pagi itu, esok bangun azam lagi untuk bangun. Esok usaha lagi untuk bangun. Bila Allah pilih, alhamdulillah syukur. Bila Allah tak pilih, istighfar, taubat pada Allah, mungkin dosa kita tu. Itu kita sebagai hamba, semua menyalahkan diri kita. Yang terbaik kita mengatakan dosa kita, salah kita, kealpaan kita. Itu yang terbaik sebagai hamba Allah SWT. Okey. Terus sikit lagi. Cara menguatkan dan berzikir pada Allah. Jadi nak menguatkan perasaan, nak dekatkan diri pada Allah ni, berzikir banyak-banyak pada Allah SWT. Merenungi yang terdapat di sisi Allah dan duduk bersama orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah. Nanti orang kata apa? Zikir banyak nanti gila. Dah tak gila? Mana ada gila? Orang tak berzikir tu gila. Orang banyak zikir tak gila. Kenapa orang banyak berzikir? Dia akan banyak ingat Allah. Dia akan dapat hidayah Allah, cahaya Allah, petunjuk Allah. Tak gila. Yang gila adalah orang yang tak ada berzikir pada Allah. Dia gila dunia, gila pangkat, gila nama, gila duit, gila harta. Itu kalau tak berzikir pada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, berzikirlah kamu pada Allah banyak-banyak sehingga orang mengatakan kamu majnun. Orang kata kamu gila. Dia wajah zikir, orang kata gila kat dia ni. Bagus tu, banyak zikir.
Dia berkata tak boleh zikir banyak, jadi masalah lagi. Yang tu orang yang nak selain Allah, tu yang masalah. Dia zikir nak tarik duit, jin masuk dalam dia. Dia zikir nak terbang, jin masuk dalam dia. Dia zikir sebab nak tarik emas keluar daripada bumi, jin kacau dia. Bila berzikir nak Allah, hanya rahmat Allah bersama kita dan malaikat akan bersama kita. Tak ada jin. Yang masalah yang zikir di macam-macam tu sebab jin. Jin masuk dia, jin kacau dia pasal apa? Tujuan dia bukan Allah, tujuan dia yang lain selain Allah SWT. Okey, InsyaAllah kalau kita ikut pandangan guru bagi ijazah apa semua, guru bagi izin untuk kita amalkan zikir, guru kata zikir sekian-sekian, kita buat, insyaAllah takkan ada apa-apa. Syarat dia kerana Allah SWT. Bila bukan kerana Allah, jin akan bau niat kita tu. Oh, engkau nak sekian-sekian, jin kacau kita, jin pesong kita, jin sesatkan kita. Bila kita berzikir hanya kerana Allah, maka Allah akan pelihara kita, Allah rahmati kita, Allah akan pandu kita ke jalan Allah SWT. Ya, berzikir pada Allah banyak-banyak, merenungi yang terdapat di sisi Allah dan duduk bersama orang memiliki kedekatan di sisi Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, sehari semalam dia tasbih subhanallah subhanallah sebanyak 10,000 kali. Berzikir sahabat Nabi SAW 10,000 kali. Ada seorang Allah SWT, isteri Rasulullah SAW nama Safiyah atau salah, setiap hari bertasbih kepada Allah SWT sebanyak 6,000 kali. Itu zikir-zikir sahabat, zikir ahlul bait Nabi SAW. Banyak berzikir pada Allah SWT. Banyak berzikir Allah SWT. Jadi kalau kita nak ikut jalan mereka, banyak berzikir pada Allah SWT. Ya. Seperti firman Allah SWT, Allah SWT Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai mereka beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyak sebut. Nanti ada pula orang tu, dia kata apa? Mana boleh sebut zikir Allah, Allah, Allah boleh, tak masalah apa? Allah yang kata dalam firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Dzkur ni maksud sebut. Allah SWT dzkur, sebut Allah sebanyak-banyak. Allah, Allah, Allah ataupun la ilaha illallah. Tapi nak zikir Allah, Allah ni mesti dengan bimbingan guru lah. Zikir la ilallah lah yang tu biasa punya. Itu kebiasaan mesti zikir la ilaha illallah, tak apa dah tu. Okey. Jadi Allah SWT cara menguatkan dengan berzikir pada Allah, merenungi yang terdapat di sisi Allah dan duduk bersama orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah. Duduk dengan orang soleh, duduk dengan wali, duduk dengan ulama, akan kuatkan perasaan ni untuk menuju Allah SWT. Sikit lagi, cara menjaganya dengan menjauhi dari madis-madis orang yang tertutupi dirinya. Jauhilah duduk dengan orang yang mahjubin, kata Imam Haddad. Mahjubin ni apa? Orang yang hati dia tu hanya nak dunia, nak kebesaran, nak pangkat, tertutup. Nampak yang paling utama adalah Allah SWT. Tertutup hati dia. Dia duduk dengan kita mesti dah bang, weh kita ni kena bisnes macam ni, amal-amal ni tak payahlah, apa kita nak ngaji dia tak? Baik kita berusaha. Itu dia tak nampak yang paling besar tu hubungan dengan Allah. Dia nampak besar dunia dia, pangkat dia. Jangan duduk dengan orang macam ni, kata Imam Haddad. Kecuali kita kuat. Kuat tak apalah, tak kuat janganlah. Dan berpaling dari gangguan syaitan. Jangan kita layan was-was syaitan. Contohlah, ke 5 noh, kalau bangun tahajud okey ke ni? Syaitan kata apa? Rehat dulu, bukan 6 pun dah lagi, subuh 6 lebih. Jangan layan, kata Imam Haddad. Bangun terus. Kalau layan, jadi bukan 7.30. Lagi bukan 7.30, syaitan datang lagi. Syaitan kata 7.30 ni dah lewat dah. Tak apalah, tidur dulu, ke 10 pun boleh qada lagi. Itu syaitan. Jangan layan, kata Imam Haddad. Tak layan, tak layan. Jangan layan. Macam kita lah, nak bangun pagi, Allah senang. Kita azam nak bangun subuh, nak main surau. Kita kunci jam pukul 6 contoh. Pukul 6 bunyi. Kunci jam tu bunyi garang bunyi. Gang macam-macam bunyi. Bunyi punya garang. Tapi dia bangun tutup. Lepas tu dia tulis kat situ lagi 10 minit bunyi pula. Dia tak apa 10 minit lagi bangun lah. Lagi 10 minit dia bangun, dia tutup pula. Akhirnya dia dengar orang azan. Dia dengar orang azan. Allah SWT. Nak bangun dah. Syaitan kata bawa azan tak qomat lagi. Dan kita tidur. Surau rumah tepi surau. Allah SWT. Akhirnya tidur tunggu qomat. Bila qomat dia tahu tak apa, pagi ni pagi Jumaat, imam baca surah panjang. Asal baca sajadah orang ni. Al-insan mah panjang lagi. Rehat dulu Ustaz. 5 minit berhenti. Akhirnya terlajak terus. Jangan layan, kata Imam Haddad. Jangan layan, kata Imam Haddad. Terus cara menyambutnya dengan segera kembali kepada Allah. Dan kata Imam Haddad, cara nak bagi terus menerus perasaan yang ada dengan Allah SWT, wa ijabati bi an yubadiri bi inabatillahi ta'ala. Kita kena inabah pada Allah. Inabah ni bukan taubat lah. Taubat lain, inabah lain. Inabah ni apa? Inabah ni makna dia adalah al-qasdu ila Allah. Kita jadikan hati kita tujuan hanya Allah SWT. Itu inabah dia. Kalau taubah lain, taubah ni kita balik kepada Allah minta ampun. Inabah lain. Inabah ni apa? Hati kita ni ada keazaman, ada niat yang kuat untuk menuju Allah saja, untuk mengagungkan Allah saja. Tujuan hidup hanya Allah saja.
Itu dia panggil inabah pada Allah. Jadi kamu kena betul dengan hati kamu, hanya nak Allah saja. Bukan tujuan kamu nak hidup, nak cari masyhur, nak cari pangkat apa semua. Tak, tujuan kamu hanya nak Allah SWT. Di samping kamu buatlah kerja-kerja kamu yang baik. Itu inabah pada Allah, akan menguatkan lagi hati kita, jiwa kita. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pembacaan kitab Al-Imam Allah Al-Haddad. Wa sallallahu alaihi wasallam hamdalillah wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allahumma ja'al bi hudaka fil ardi. Wa la taj'al khalaqan. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam hamdalillah rabbil alamin. Dia zikir pada Allah kalau boleh. Tak kali lepas sembahyang kita zikir pada Allah dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Baca 3 kali atau 4 kali. Lepas tu baca 4 kali la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Bolehlah apa-apa zikir kita amalkan saja, diberi oleh para ulama. Apa-apa zikir kita amalkan insya-Allah.